salam dan selamat pagi semua. Dah tengok video dalam link pertama yang saya letakkan dalam Google Classroom? Saya harap semua dah tengok video tu dan saya akan cek komen korang kat dalam Google Classroom. Topik kita pada hari ini adalah jadual berkala, tapi hanya kumpulan 1, 17 dan 18 sahaja yang akan dibincangkan dalam topik ini. Minta semua fokus sepanjang video ni sebab lepas ni saya nak korang semua selesaikan tugasan yang saya berikan dalam waktu PDP ni juga. Okey semua, kita akan belajar tentang kumpulan 1 dulu dalam jadual berkala, iaitu unsur-unsur yang kita panggil logam alkali bumi. Pertama, cikgu nak kamu tahu logam alkali ni ada beberapa ciri yang sangat unik, iaitu mereka ni logam lembut, maksudnya boleh dipotong guna pisau. Ketepatan dia rendah sebab tu dia boleh terapung atas air. Kalau kamu potong permukaannya, kamu akan nampak kelabu berkilat dekat logam tu. Tapi cepat bertindak balas dan jadi kusam semula. Sekarang kita tengok apa jadi bila kita tengok dari atas ke bawah dalam kumpulan ni. Menuruni kumpulan 1 ni, jejari atom makin besar. Sebab apa? Sebab setiap unsur ada lebih banyak petala elektron. Tapi takat didih dan takat lebur jadi makin rendah. Ini sebab ikatan antara atom dalam logam tu makin lemah bila atom makin besar. Sekarang, cikgu nak kamu perhatikan unsur-unsur dalam kumpulan 1 ni. Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Kalau kamu perasan, kereaktifan unsur ni makin meningkat bila kita turun ke bawah kumpulan. Kenapa? Sebab elektron valence dia semakin jauh dari nukleus, jadi senang sangat nak disingkirkan. Bila elektron senang keluar, unsur tu jadi lebih reaktif. Contoh tindak balas logam alkali ni, bila dengan air, logam ni akan bertindak balas dan keluarkan gas hidrogen serta larutan alkali yang kita panggil larutan hidroksida. Logam alkali ni bila bertindak balas dengan oksigen, dia hasilkan oksida logam, dan bila dia bertindak balas dengan gas klorin, dia akan hasilkan logam klorida. Tapi ingat ya, bila reaktif sangat kumpulan ni, kena tangani dengan berhati-hati sebab boleh meletup dan terbakar. Jadi murid-murid cuba fikir, siapa lagi reaktif? Natrium atau kalium? So, jawapannya adalah kalium. Sebab lebih bawah dalam kumpulan 1 ni, dia akan lebih reaktif. Okey, cikgu harap kamu semua dapat nampaklah pola perubahan sifat dalam kumpulan ni ya. Okey, kita teruskan lagi dengan kumpulan 17. Sini cikgu terangkan apa unsur-unsur ataupun atom yang ada dalam kumpulan 17 ni. Yang pertama, kita ada fluorin, klorin, bromin, iodin dan juga asetin. Okey, antara unsur-unsur ni, apa yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita kan? Okey, kalau fluorin kita ada ubat gigi, kalau klorin kita ada sebagai pembahan pembasmi kuman. Kalau bromin adalah bahan sebagai kalis api dan juga iodin adalah bahan untuk antiseptik ataupun garam yang beriodin. Dan asetin ni dia sangat kurang reaktif, jadi kita jarang gunakan dia di dalam kehidupan seharian kita. Okey, kumpulan 17 ni diberi nama lain iaitu halogen. Jadi bila cikgu cakap pasal halogen je, korang dah kena tahu lah iaitu dia adalah kumpulan 17. Okey, halogen ni bau dia yang sangat tajam. Mesti korang nak tahu kan apa ciri-ciri kumpulan 17 ni kan? Okey, mari kita pergi. Yang pertama adalah bukan logam. Dia sangat reaktif dan juga wujud dalam 2 atomik. Dia juga bertindak dengan logam tau, yang akan menghasilkan garam halide. Contohnya macam natrium chloride dan juga kalium bromide. Okey, mari kita pergi pada trend menuruni kumpulan. Menuruni kumpulan ni korang tahulah ikut turutan tadi tau, fluorin, klorin, bromin, iodin dan juga asetin. Okey, apabila menuruni kumpulan, saiz atom dia semakin meningkat. Kenapa dia meningkat kan? Sebab nombor proton semakin lama makin ke bawah makin bertambah. Jadi saiz atom mestilah makin besar kan? Okey, yang kedua adalah keelektronegatifan semakin menurun. Dan yang ketiga, keaktifan semakin menurun. Macam cikgu cakap tadi lah, asetin kan bawah sekali. Jadi asetin ni dia kurang sangat reaktif. Sebab itulah kita jarang guna dalam kehidupan seharian kita. Dan yang keempat, takat lebur dan takat didih dia semakin meningkat
Sebab apa? Sebab daya tarikan van der Waals ni semakin bertambah. Okey. Seterusnya mari kita pergi apa ciri-ciri fluorine, bromin, iodine, astatin ni kan. Korang masih tak nampak kan? Okey. Fluorine ni dia adalah satu gas dan juga berwarna kuning. Dan klorin juga gas juga. Dia berwarna hijau kekuningan. Kalau bromin dia cecair dan juga warna dia perang kemerahan. Kalau iodine pula dia sesuatu pepejal dan warna dia agak ungu gelap. Astatin tu pepejal dan warna dia agak hitam yang agak gelap-gelap. Jadi bila korang tengok je gas warna kuning, korang dah tahu itu adalah fluorine. Kalau gas warna hijau kekuningan, maknanya itu adalah klorin. Begitu juga kalau secair, kalau dia perang, maknanya bromin. Baik semua, mari kita lihat kumpulan 18. Jadi, kumpulan 18 ini terdiri daripada unsur helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Kumpulan 18 ini selain dikenali dengan nama kumpulan 18 itu sendiri, mereka ada nama lain. Nama lain mereka adalah gas adi. Jadi, kumpulan 18 ini juga boleh dipanggil sebagai gas adi. Kumpulan 18 ni sangat dikenali dengan sifat mereka yang oktet. Oktet ni maksudnya sangat stabil. Mereka ada 8 valence elektron. Dan kumpulan 18 juga sangat terkenal dengan sifat tidak reaktif. Seterusnya, kita lihat sifat kimia kumpulan 18 pula. Kumpulan 18 ini sangatlah tidak reaktif sebab elektron mereka memenuhi petala terakhir. Maksudnya, valence elektron mereka tu sudah duplet dan oktet. Dorang ada 8 valence elektron. Maksudnya, dorang sudah oktet. Unsur dalam kumpulan 18 yang oktet tu menyebabkan mereka menjadi sangat tidak reaktif. Seterusnya, kumpulan 18 ini tidak membentuk sebatian dengan mudah. Kenapa? Sebab unsur-unsur dalam kumpulan 18 ni tiada kecenderungan pun untuk menerima atau melepaskan elektron. Kenapa perlu menerima elektron kalau sudah cukup? Mereka sudah berkecukupan, jadi tidak perlu menerima elektron daripada unsur lain. Seterusnya, reaktiviti untuk kumpulan 18 ni sangat rendah sebab mereka ni susah untuk melakukan tindak balas. Dan kumpulan 18 ni mempunyai sifat stabil secara semula jadi. Sebab dorang ni tidak mudah terlibat dalam tindak balas kimia. Seterusnya, mari kita lihat sifat fizikal kumpulan 18 pula. Jadi, kumpulan 18 ni pada suhu bilik dan tekanan bilik mereka berada dalam keadaan physical gas. Maksudnya, keadaan diri mereka gas. Seterusnya, kumpulan 18 tidak berwarna dan tidak berbau. Kumpulan 18 juga memiliki takat lebur dan takat didih yang rendah kerana daya van der Waals yang lemah. Dan kumpulan 18 ini tidak mudah terbakar kerana kumpulan 18 ini tidak menyokong pembakaran. Mereka bersifat monoatomik di mana mereka ni wujud sebagai atom tunggal dan tidak bergabung untuk menjadi molekul. Selain itu, kumpulan 18 ini merupakan konduktor elektrik yang lemah sebab sifat mereka adalah gas dan mereka tiada elektron bebas. Okey, last mari kita lihat trend sifat menuruni kumpulan 18. Jadi, menuruni kumpulan 18, saiz atom akan meningkat kerana lebih banyak petala elektron. Takat didih dan takat lebur juga akan meningkat kerana daya van der Waals bertambah sebab makin banyak petala elektron tu, makin jauh elektron valence daripada nukleus. Maksudnya daya van der Waals tu akan meningkat. Ketumpatan untuk kumpulan 18 juga akan meningkat sebab makin besar saiz atom,
mestilah makin besar kan jisim atom juga. Okey. Ketumpatan meningkat sebab jisim atom bertambah. Tenaga pengayonan akan menurun sebab elektron lebih jauh dari nukleus. Jadi susah untuk ionization untuk berlaku. Seterusnya, kereaktifan kumpulan 18 walaupun sangat rendah tapi akan ada peningkatan sedikit juga. Baiklah, sampai di sini saja pada hari ini. Saya dah letakkan link untuk tugasan yang korang kena selesaikan dekat dalam Google Classroom. Boleh cek dan buat sekarang sebelum masa PDP habis.